Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran cuaca buruk susulan ribut tropika Pabuk di beberapa negeri diteruskan sehingga esok selepas keadaannya masih belum reda. Dalam tempoh itu, hujan lebat dan angin kencang dijangka berterusan melanda bahagian utara Terengganu dan Kelantan. Manakala kawasan lain di utara Perak, Kedah dan Perlis turut mengalami hujan lebat dan angin kencang. Tempias ribut tropika Pabuk turut menyebabkan pantai yang lazimnya menjadi tumpuan pelancong di Kelantan lengang. Manakala penduduk kampung berhampiran pantai di Pengkalan Cepa bimbang dengan angin kencang dan ombak besar yang membadai kawasan mereka. Ombak setinggi lebih 5 meter menyebabkan pantai Cahaya Bulan iaitu lengang daripada kehadiran pengunjung. Ia berikutan amaran pihak berkuasa agar orang ramai tidak berada hampir di kawasan pantai. Penduduk juga bimbang cuaca buruk menjejak. Pelan pembangunan masyarakat orang asli yang komprehensif akan dirangka bagi memajukan masyarakat pribumi itu secara lebih berkesan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, antara penyelesaian yang boleh dicadangkan ialah kerajaan negeri mewartakan tanah rizab orang asli. Dua sahabat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Gajah atas pertuduhan bunuh dan melepaskan mayat rakan sekerja mereka di Kampung Gajah 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Amir Amzar Muhammad Aspar 22 tahun dan Muhammad Nur Izwan Mat Zamin 19 tahun didakwa membunuh warga Bangladesh Muhammad Ovaidul 32 tahun. Menerusi akaun Facebook Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin meminta umat Islam mendapatkan maklumat yang sahih agar tidak membuat fitnah sesama Muslim berikutan tularnya surat mengenai 25 imam karya sekitar Perlis dipecat. Imam baru yang menggantikan 25 imam ditamatkan perkhidmatan oleh Jaib setakat ini belum memulakan tugas mereka. Tinjauan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Kampung Guar Said Alwi, Kangar mendapati tugas itu dipikul sementara oleh bekas imam kedua masjid berkenaan. Berita TV9 berehat seketika, jangan ke mana-mana. Menarik selepas ini. Bersama kembali. Lembaga Getah Malaysia LGM kerugian hampir 800 juta ringgit hasil penjualan tanah seluas 1,133 hektar di Sungai Buloh, Selangor. Menteri Industri Utama Teresa Kok mendedahkan tampar hinggap ke wajah seorang pelayan restoran di Seksyen 25 Shah Alam, Selangor kerana menegur pelanggan yang merokok dalam kedai makan itu. Teguran dibuat pada hari bermulanya semua premis makanan diwartakan sebagai tempat larangan merokok. Selain restoran dan kedai makan, bar atau kelab malam yang menyediakan makanan kepada pelanggan juga menjadi kawasan yang diwartakan sebagai tempat larangan merokok berkuat kuasa 1 Januari lepas. Keputusan mengenai mekanisme penetapan harga runcit minyak petrol dan diesel selewat-lewatnya esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dah hal ehwal pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadar faedah tahunan yang tinggi menjangkau hampir 500 juta ringgit antara punca kontrak China Communications Construction Group Limited CCCC bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL dibatalkan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata keputusan pembatalan teknologi pertanian di Thailand yang juga antara pemain utama industri pertanian di dunia. Menterinya Datuk Salahuddin Ayub memaklumkan Malaysia perlu mendekati negara jiran itu kerana kemampuannya meningkatkan produktiviti hasil pertanian dan industri asas tanah. Hampir 30% daripada 22.6 juta pelancong asing yang memasuki negara ini tidak pulang ke negara masing-masing tahun lalu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata semua pelancong asing itu memasuki negara ini menggunakan pas lawatan sosial. Kenderaan berat termasuk kontena dan lori balak dilarang menggunakan semua jalan raya sewaktu sambutan Tahun Baru Cina awal bulan depan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam satu kenyataan menyatakan larangan itu akan berkuat kuasa pada 2, 3, 4, 9 dan 10 Februari ini. Larangan itu turut melibatkan dalam usia yang melewati 60 tahun, seorang ibu tunggal di Kampung Berangan 6, Umbai, Melaka memikul tanggungjawab terhadap 3 ahli keluarganya yang kurang upaya berusia antara 27 dan 76 tahun. Berkat kekuatan yang dikurniakan Allah kepada Rokiah Johar, wanita berumur 63 tahun itu dapat mengundi
Pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands setakat jam 12 tengah hari tadi, 55% daripada 31,639 pengundi sudah keluar mengundi bagi memilih wakil rakyat mereka yang baru. Laporan secara langsung dari Cameron Highlands bersama-sama wartawan. Penyelamat Brazil berjaya menemui 7 mayat mangsa yang dihanyutkan oleh arus deras selepas sebuah empangan runtuh di Minas Gerais. Kira-kira 200 lagi pekerja yang berada di Lombong berhampiran dilaporkan yang sudah memasuki hari ke-35. Trump bersetuju berbuat demikian tanpa menerima peruntukan bagi membina tembok di sempadan selepas Zaira Sri Zakaria. Malaysia akan menjadi tuan rumah sidang kemuncak dunia mengenai seni dan budaya kali ke-8 yang akan berlangsung di ibu negara pada Bezanya songket Malaysia dan songket Palembang ialah warna-warnanya, kerana warna songket Malaysia lebih menekankan warna-warna terang, manakala songket... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dendam dan marah terhadap keluarga dipercayai motif pembunuhan kanak-kanak berusia 11 tahun Siti Masita Ibrahim yang ditemukan dalam keadaan tragis di ladang sawit Kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan Pahang Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Datuk Kenaan, tertuduh Zulkeri Jalinu, 49 tahun, turut berhadapan dengan satu pertuduhan menyebabkan kecederaan di tapak kaki kanan seorang kanak-kanak. Siasatan di rumah yang dijadikan makmal dadah membawa kepada penemuan bom tangan, pistol dan ratusan peluru. Rampasan dibuat di Taman Bukit Indah, Bukit Mertajam selepas polis membuat pemeriksaan susulan sebuah rumah yang telah diserbu sebelum ini. Akibat perbuatan khianat, sebuah gudang simpanan kayu, pejabat dan 2 blok rumah kongsi 10 pintu milik sebuah syarikat yang menempatkan lebih 20 penghuni di Batu 5 Jalan Apas di Tawau Sabah musnah dalam satu kebakaran. Kejadian berlaku kira-kira jam 4 pagi tadi dan dipercayai didalangi pekerja kilang terbabit yang kini telah ditahan. Ketua Polis Daerah Tawau, Islis berpangkat Korporal, dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 3 pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM13,000 2 tahun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsud. Bagi bersama kembali, warga internet tidak senang dengan perbuatan seorang individu memandikan anjing peliharaannya di bilik menukar lampin bayi kawasan rehat dan rawat RNR Tapah, Lebuh Raya, Utara Selatan. Video itu tular di media sosial dan mereka menyifatkan wanita berkenaan tidak menghormati sensitiviti kaum dan agama. Pihak PLAS kemudiannya segera menyamak ruang. Rakyat Malaysia sewajarnya lebih matang dalam memahami fiqh ta'ayush yang menuntut setiap individu menghormati sensitiviti agama lain. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, walaupun Islam menjunjung tidikul Seri Mahamariaman Subangjaya pada 27 November 2018, pemandu van EMRS Ahmad Syahril Uthman, 36, yang juga pegawai perubatan berkata ketika itu Allahyarham berada di sebelahnya dan mereka masih Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan kes berkaitan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta yang dijadualkan bermula esok. Panel 3 hakim Mahkamah Datuk Asmadi Asnawi bersama Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan Datuk Yu Jen Ki sebelah suara membenarkan permohonan penangguhan difailkan Datuk Seri Najib pada 8 Februari lalu. Kelulusan permit projek pembangunan ladang hutan seluas 400 hektar di 2 lokasi di Perak kepada sebuah syarikat meragukan ahli Parlimen Kampar Thomas Su Keong Siong. Katanya syarikat itu baru 5 bulan ditubuhkan. Beliau melaporkan hal itu kepada Suruhanjaya. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand membatalkan penyertaan kakak kepada Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn dalam pilihan raya negara itu. Kelayakan Puteri Uboratana ditarik balik selepas Raja Thailand mengeluarkan kenyataan menegur tindakan kakaknya itu sebagai tidak wajar. Ini kerana ia melanggar. Sebelum ke laporan sukan, masih mengenai kematian adik Siti Masita Ibrahim. Keluarga mangsa yang ditemui di Pekan Pahang petang tadi menjelaskan tidak mengetahui punca suspek berdendam dengan mereka hingga sanggup membunuh Siti Masita. Ibu mangsa Solihah Abdullah turut mendedahkan sebelum ini dia yakin suspek telah menipu kepadanya dengan mendakwa tidak mengetahui di mana mangsa.
Berita sukan, jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei sedia menyahut cabaran layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang juga kali kelima buat dirinya. Namun beliau sedar perlu bersaing dengan dua lagi pemain perseorangan lelaki negara, Liu Darren dan Li Zijia. Nyanyi Sufian meruntun emosi penonton juara lagu 2018 tempoh hari, ada alunan merdu seruling yang turut mengiringi persembahan tersebut sehingga berjaya dinobatkan persembahan terbaik. Alunan merdu yang semakin tular di media sosial itu mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Nur Azhar bersama. Assalamualaikum dan salam manis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kanak-kanak berusia 7 tahun dan seorang remaja 19 tahun maut dalam satu kemalangan di kilometer 265 dunia adalah anak pemandu kereta terlibat dan remaja 19 tahun itu adalah rakan pemandu. Dalam pada itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan cedera. Kejadian berlaku apabila van yang membawa pekerja kilang di Taman Widuri, Sungai Bakap terlibat dalam kemalangan kira-kira jam 7.15 pagi. Kertas siasatan berhubung kes kemalangan maut yang menyebabkan seorang penuntut Moy Yun Peng 20 tahun selepas kenderaan utiliti sukan cikal dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan. Keempat-empat mereka berusia antara 19 tahun dan 40-an itu ditahan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kelantan. Rakyat Malaysia diminta untuk memerangi mitos, informasi tidak benar dan salah faham yang menyebabkan mereka enggan atau melambat-lambatkan menjalankan ujian saringan awal penyakit kanser. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata mereka juga perlu menolak kepercayaan atau terusnya. Cadangan supaya masyarakat Jawa dan Bugis di Sabah diiktiraf sebagai anak negeri akan dikaji. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata tiada suku kaum di Sabah yang akan diketepikan. Usaha mencari penyelesaian terhadap konflik di selatan Thailand terbantut berikutan keputusan panel dialog Majlis. Banjir di Queensland, Australia semakin buruk selepas pintu empangan Sungai Ross dibuka sekaligus melepaskan limpahan air sehingga mengakibatkan paras air meningkat drastik. Berdasarkan rakaman udara, sekurang-kurangnya 28 warga Haiti dikuatiri lemas di pesisir pantai Abaco, Bahamas dalam insiden kapal karam membabitkan pendatang tanpa izin. Angkatan Pertahanan Diraja Bahamas RBDF berkata setakat ini 17 orang berjaya. Untuk apa menyimpan barang yang rosak kalau kos memperbaikinya tinggi dan hanya membuat rumah menjadi lebih baik hantar ke pusat kita semula yang berdaftar dan mendapat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Niat mahu menyelamatkan adik daripada lemas, sudahnya dia sendiri yang menemui ajal. Kejadian berlaku lewat petang semalam tidak sampai 2 jam selepas mangsa bersama 10 ahli keluarganya berada di kawasan perkelahan air terjun belukar bukit di kira-kira 100 hingga 150 kereta rosak atau lupus musnah dalam kebakaran di depo simpanan kereta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Hisham Ahmad Dahlan tidak terkecuali daripada dikenakan saman. Katanya beliau pernah disaman oleh pegawai kerajaan dan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta yang direman 4 hari sejak Rabu lalu. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands 26 Januari ini bakal menyaksikan saingan 4 penjuru pada penduduk MyPPP. Tan Sri M. Kevias membuat kejutan. Beliau menarik diri daripada bertanding dalam PRK Cameron Highlands di saat akhir. Beliau sebaliknya mahu menyokong dan membantu kempen untuk calon Pakatan Harapan. Balik. Tanpa tulang peha, Muhammad Faris Amsyar Saimi, 7 tahun, berupaya bermain bola dengan... Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 maut manakala seorang parah dalam kemalangan membabitkan emosi berkenaan melalui iklan sebelum mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat. Jika sabit kesalahan di bawah Akta Ubat, pemilik sebuah kedai haiwan eksotik di Jalan Inang, Bandar Bukit Raja Kelang diberi tempoh 30 hari untuk merobohkan sangkar haiwan yang dibina secara haram berhampiran kawasan rekreasi awam. Misi lawatan untuk meninjau sendiri keadaan 47 tahanan Malaysia di negara itu. Turut sama wakil keluarga 2 tahanan